Din Julau. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua. Kemasukan pelaburan asing FDI menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sekaligus membawa kesan limpahan positif kepada negara dan rakyat menerusi penjanaan peluang perniagaan, pemindahan pengetahuan, kemahiran teknologi serta penciptaan peluang pekerjaan baru kepada rakyat tempatan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Julau, dari tahun 2022 sehingga 2023 sebanyak 898 projek pelaburan asing telah diluluskan dengan nilai sebanyak 281.5 bilion ringgit dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan terpilih di bawah seliaan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri menerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Projek-projek pelaburan asing yang diluluskan tersebut akan mewujudkan 98,725 peluang pekerjaan baru di mana 86,880 orang atau 88% daripadanya adalah untuk rakyat tempatan. Pecahan dari segi peluang pekerjaan baru yang diwujudkan untuk rakyat tempatan bagi pelaburan asing yang diluluskan untuk tempoh mulai tahun 2022 sehingga 2023 adalah seperti berikut. Bagi sektor perkilangan, sebanyak 78,033 peluang pekerjaan baru dijangka dapat diwujudkan untuk rakyat tempatan. 5 industri utama yang mencatatkan jumlah peluang pekerjaan baru tertinggi bagi rakyat tempatan adalah industri electrical dan elektronik sebanyak 40,618 peluang pekerjaan. Produk mineral bukan logam sebanyak 6,746 peluang pekerjaan. Jentera dan kelengkapan sebanyak 5,555 peluang pekerjaan. Peralatan pengukuran dan saintifik sebanyak 3,791 peluang pekerjaan serta kimia dan produk kimia sebanyak 3,684 peluang pekerjaan. Bagi sektor perkhidmatan pula sebanyak 8,847 peluang pekerjaan baru dijangka dapat diwujudkan untuk rakyat tempatan dengan 3 sektor utama terdiri daripada sektor perkhidmatan sokongan sebanyak 5,124 peluang pekerjaan, perkhidmatan kesihatan sebanyak 1,407 peluang pekerjaan dan maklumat dan komunikasi sebanyak 1,022 peluang pekerjaan. Terima kasih. Julau. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya faham pelaburan langsung asing memerlukan masa untuk menjadi kenyataan dan dalam beberapa kes tidak menjadi kenyataan walaupun telah mendapat kelulusan dan insentif daripada MITI. Soalan saya, adakah terdapat sebarang mekanisme untuk membuat susulan dengan syarikat-syarikat atau menyemak keselulusan tersebut? Dan apakah kelebihan perbandingan yang dimiliki Malaysia hari ini berbanding negara lain di rantau ini? Dan terakhir, adakah kita mempunyai set kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi peluang pekerjaan baru? Terima kasih Yang Berhormat Julau. Biasanya satu projek yang telah diluluskan mengambil masa 18 sampai 24 bulan untuk direalisasikan. Dan dalam statistik dan pengalaman MIDA, biasanya 85% projek akan direalisasikan dalam tempoh yang tersebut. Apa kelebihan negara kita? Kelebihan negara kita buat masa ini ialah kerana kita ada logistik yang baik, kita ada English Common Law, kita ada kemahiran dan juga ekosistem dan supply chain yang kukuh, dan ini telah memberi peluang untuk Malaysia mengambil kesempatan dalam keadaan geopolitik yang tegang di antara Amerika Syarikat dengan China,
dan kita telah menyaksi kesan itu. Kesan itu ialah tahun lepas dan tahun sebelum tahun lepas menyaksikan pelaburan asing yang paling tinggi dalam sejarah memasuki negara kita. Dan ini adalah kelebihan kita. Dari segi atau soalan, adakah kita ada kemahiran? Kita ada kemahiran. Adakah kita ada pekerja berkemahiran? Ada, walaupun ramai rakyat Malaysia bekerja di Singapura, bekerja sebagai gig workers kerana gaji tidak berpatutan. Maka soalan yang kita perlu selesaikan untuk mewujudkan lebih banyak kerja ataupun dapat lebih banyak, lebih ramai pekerja berkemahiran ialah untuk menaikkan tahap gaji di sektor perkilangan. Terima kasih. Kubang Pasu. Soalan tambahan. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri yang selalu jawab soalan saya. Peluang pekerjaan berkait rapat dengan talents development dengan izin ke atas human capital dengan izin terutamanya bagi menjayakan pelaburan dalam industri electrical dan elektronik khususnya semiconductor yang sekarang ini begitu vibrant sekali. Soalannya, dari November 22 sehingga sekarang, berapakah jumlah bakar-bakar tenaga kerja Malaysia terutamanya dalam bidang teknikal yang telah melalui latihan teknikal seperti TVET dan graduan universiti, diploma dan ijazah dalam bidang-bidang yang kritikal umpamanya engineering, kejuruteraan elektrikal, elektronik, mechanical, mekatronik, komputer, engineering sebagainya. Saya faham ini mungkin ada grey area sikit dengan human resource ni, tapi saya percaya Timbalan Menteri mampu menjawabnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Kubang Pasu. Saya setiap kali akan jawab soalan dari Kubang Pasu dan memang Kubang Pasu faham industri, terutamanya industri semiconductor di Kulim. Saya akan jawab secara bertulis kepada Yang Berhormat Kubang Pasu tentang secara spesifik. Tetapi sebagai jawapan general adalah bahawa kita tidak kurang pekerja berkemahiran. Isu ialah isu gaji. Tetapi di sedunia memang industri semiconductor memerlukan talent baru. Kerana industri semiconductor telah mengalami satu lonjakan atau pembaharuan yang sangat pesat dan cepat, dan kita perlu lebih ramai yang memahami power semiconductor. Kita perlu lebih ramai yang memahami AI chip. Itu adalah saingan dan keadaan sedunia. Dan Malaysia memang akan wujudkan lebih banyak institusi TVET dan juga institusi pengajian tinggi supaya kita boleh menjanakan kemahiran dan juga pekerja-pekerja dan talent dalam bidang-bidang tersebut. Terima kasih. Tuan Syed Saddiq.